Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Alright, clear. Selamat pagi, cikgu. Okey, Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Okey. cikgu. Selamat pagi. Okey. Jadi kita mula teruslah. Okey, sebab hari ni kita sampai pukul 11, ada break pukul 10.30. Okey. Hari ni pun kita sebenarnya nak bincangkan soalan yang tugasan yang hari Isnin. Sebab ada murid dia mesej cikgu, dia kata dia tak pandai nak kira yang soalan nombor berapa? Nombor 3 tak silap cikgu Sebab nombor 3 tu dia tak dapat jawapan macam jawapan yang cikgu beri. Sebab ada titik perpuluhan. Alright? Okay, jadi untuk hari ni kita nak bincangkan soalan tu dan beberapa soalan lagi. Kemudian cikgu bagi latihan hari ni berbentuk kuis. Kemudian minggu depan kita nak mulakan dengan sambung dengan tajuk barulah, tajuk pengawetan makanan. Okay? Okey. Alright. Okay, dah sedia dengan buku sains praktikal ataupun kertas? Tengok. Untuk Dah, cikgu. Dah, cikgu. Untuk yang dah hantar, cikgu dah tengok sebenarnya. Ada yang betul, ada yang salah. Tapi bagi mereka yang salah, tolong betulkan. Kemudian hantar semula. Jangan hantar semula dekat yang post lain. Hantar semula dekat post yang sama di Google Classroom tu. Awak klik resubmit rasanya. Mungkin macam tu lah. Cikgu pun lupa perkataan dia. Resubmit rasanya. Awak post mula yang betul. Itu je. Hari ni kita bincang. Awak betulkan jawapan. Kalau dah betul ke semuanya, tak adalah kerja awak. Okay, cuma tinggal untuk jawab soalan kuizi je lah lepas ni. Alright, untuk soalan yang pertama ni, kalau awak tengok dekat sini, okay, dia bagi tahu dekat situ yang pertama, pada jam 9 pagi, okay, pada jam 9 pagi, ini cikgu ada perasan baru-baru ni. Ataupun cikgu salah tengok kot. Ada perasan yang matematik belajar mengira tempoh. Betul ke? Betul. Jadi cikgu bila cikgu perasan, mengira tempoh. Murid-murid baru nak belajar mengira tempoh rupanya. Mungkin ada yang tak tahu mengira tempoh lagi lah. Mungkin lah, cikgu pun tak pasti kan. Okey, jadi dekat sini pada jam 9 pagi. Okay, pada jam 9 pagi ni, ayah Suzy bertolak keluar dari rumah. Maksudnya pukul 9 pagi baru dia keluar. Jadi kalau dekat kertas ruangan jawapan ni, awak tuliskan jalan kerja, biasanya kalau dalam soalan perpiksaan dekat luar ni kosong ni, awak boleh conteng. Maksudnya awak conteng lah kat tepi ni. Pukul 9 pagi. Apa pen cikgu tak keluar dah awak ni? Okey, maksudnya pukul 9 pagi. 9 pagi dia keluar. Kemudian dia tiba di pejabat pukul 9.15. Okey, 9.15. 9.15 tiba. Okey, jadi awak boleh kira lah tempohnya mudah je kat sini. Tempoh dia berapa? 1/4 jam. 15 minit. 15 minit. Okey, betul lah. 1/4 tu betul Altaf, tapi kita step by step. Okey, 15 minit. Seingat cikgu ada bagi tahu unit kelajuan tak ada dalam unit minit, betul? Yang ada minit, saat dan jam. Dua je, saat dengan jam. Okey, bergantung kepada jarak yang diberi. Kalau jarak yang diberi dalam unit meter, dah tentu kita kena tukarkan minit ni menjadi jam. Kalau dibagi dalam meter, kita kena tukar ke dalam saat. Betul? Kalau jarak diberi dalam meter, masa tu kena tukar ke dalam unit saat. Kalau jarak diberi dalam unit kilometer, masa kena ditukarkan kepada unit Jam. Konsep dia mudah je. Tengok pada unit-unit yang diberi. Okay. Kalau 15 minit, kita nak tukarkan kepada unit jam. Caranya awak kena darab ke bahagi 60. 15 minit nak tukarkan kepada jam. Bahagi. Kena bahagikan dengan 60. 15 dibahagikan dengan 60. Kenapa? Sebab 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 60 minit. Okey.
boleh dibahagi tapi cikgu tak tunjuklah step bahagi kat sini. Awak boleh buat operasi tu kat mana-mana, conteng kat mana-mana. Okey, tapi cikgu Cikgu. terus. Ya, Kalau conteng dalam kotak tu boleh juga boleh kan? juga. Jadi jawapan akhir kan, jawapan akhir tu pastikan awak buat garisan ke, awak buat macam hashtag tu ke supaya nampak itu ialah jawapan akhir. Kalau awak tinggal macam tu nanti pemeriksa mana satu jawapan akhir ni. Okey. Alright. Okay, 15 bahagi 60 boleh dapat dalam unit, boleh dapat dalam jawapan dalam bentuk pecahan. Boleh juga dapat dalam bentuk titik perpuluhan, betul? Betul. Kalau orang yang guna kalkulator boleh dapat titik perpuluhan. Tak ada masalah. Tak apa, guna kalkulator, cikgu tak marah pun ini. Tapi nanti awak kena ada jugalah kemahiran mengira tu. Okay, jadi cikgu buat sini 1/4. Kalau awak kira 1/4 ni, kalau awak bahagikan contoh 1 bahagi dengan 4, awak akan dapat jawapan berapa? 0.25 dalam unit jam. 1/4 jam. Jadi awak boleh gunakan yang ini ataupun yang ini. Kedua-duanya pun boleh. Okey. Seperti yang cikgu dah ajar, kita buat segitiga kelajuan. J, K, M. Ada orang dia dah buat dah segitiga ni tapi dia lupa yang J lepas J ni kiri ni M ke K. Jadi macam mana nak ingat ni? Kau boleh ingat sendiri je. Saya ingat sendiri je. Ingat sendiri bagus. Kalau ada orang dia boleh tukarkan kepada mnemonik pun tak apa. Mnemonik tahu apa dia mnemonik tak? Cikgu ada ajar kot mnemonik. Menggantikan huruf awal kepada perkataan lain supaya mudah diingat. Itu teknik belajar. Tapi tak apalah, tak guna pun tak apa. Dia bergantung pada cara awak ingatlah. Okey, jadi sekarang ni kita nak kirakan kelajuan. Jadi kita tutupkan K, tinggallah J dan M. Tulis salin balik rumus kelajuan sama dengan jarak dibahagikan dengan masa. So kita dah ada jarak sejauh 20 km. Okey, dan kita juga ada masa 1/4 jam ataupun 0.25. Okey. Cikgu boleh buat sini 0.25. Okey, J. Dan cikgu akan dapat jawapan dalam unit kilometer per jam. Ni unit yang betul. Per jam. Cuma yang ini terpulang pada awak nak buat dalam bentuk titik perpuluhan ni, perbahagian ni nak buat dalam titik perpuluhan ataupun nak gunakan pecahan. Jawapannya berapa? 80 km per jam. Kilometer per jam. Yes, 80 Kilometer per jam. kilometer per Jam. jam. Okay, ini cikgu tak nak tunjuk lah macam mana nak kira ni. Awak boleh kira sendirilah. Sebab yang pengiraan operasi matematik ni, jalan kerja ni, yang ini je yang penting untuk sains ni. Yang luar-luar ni semua awak kena kira sendirilah. Sama ada awak nak buat perpuluhan ni, awak pindahkan sini pun boleh. Ataupun awak nak tukarkan kepada pecahan pun tak ada masalah. Alright. Ada soalan kat sini? Tak ada. Tak ada. Ini tak ada masalah kan? Senang kan? Boleh lah. Kalau betul, okey bagus. Kalau salah, betulkan je nanti dekat buku sains praktikal tu. Okey, yang kedua. Jika sebuah kereta mainan bergerak pada kelajuan 5 meter per saat, ini adalah K, kelajuan. Berapa jauhkah? Jauh ni sebenarnya jarak ke masa? Jarak. Dia tanya jarak berapa? J, cikgu buat tanda soal. Jarak berapa? Okey. Yang kereta tersebut boleh bergerak dalam masa 7 saat. 7 saat ialah masa. Jadi kita dah ada K, dah ada M, kita nak tahu J. Okey, jadi kita pun tutuplah J pada segitiga. J, K, M, tutup. Jadi kita akan dapat rumusnya ialah jarak Kilometer darat masa. Darat masa. Darab dengan masa.
Okey, kelajuan dah diberi dalam unit 5 meter per saat. 5 meter per saat. Darabkan dengan masa. Cek masa unit apa? Saat. Sama tak? 7 saat. Sama. Kalau sama, boleh terus jalankan operasi. Okey, jadi saat dengan saat boleh potong. Awak hanya dapat jawapan akhir dalam unit meter. 5 darab 7. Berapa? 5 darab 7, 35. 35 meter. Inilah Meter. jawapan. Okey, ni lagi senang. Tak ada masalah. Cikgu rasa nombor 3 ni kot. Ada yang tak dapat? Siapa yang tak dapat nombor 3? Tak tahu macam mana nak kira ni. Cikgu ada yang tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Cikgu kan dah set dekat sini auto admit tau. Cikgu tak payah tekan benarkan. Orang siapa-siapa masuk pun cikgu bagi je. Okey. Yang ni ada yang guna email MOE kan? Ada yang tak guna email MOE, betul? Ke semua pakai email MOE? Tak kot. Sebab ada yang nama biasa, nama lain ni. Okey. Yang tak boleh masuk tu cikgu tak pastilah kenapa. Sebab dia Google Meet ni dia straightforward je. Just tekan link je. Kalau cikgu sebagai host, cikgu yang organize Google Meet, cikgu pakai email ID MOE, semua apa-apa email boleh join. Sebab tu awak tengok ada kawan awak yang nama dia macam ada MOE kat belakang, ada nama dia tak ada MOE kat belakang. Okay, so cikgu stop lain tu. Sebenarnya isu tu bukan dekat cikgu. Mungkin ada masalah connection pada murid tu lah. Okay, tak apa. Ni recorded, ada sesi YouTube, nanti boleh tengok. Alright, jika seorang pelari berlari dengan kelajuan 12 meter per saat, kita dah ada K. Berapakah masa? Kita nak tahu M berapa. Untuk dia berlari sejauh 114, kita ada J. So sekarang ni dia nak tahu M, masa. Jadi kita pun buat segitiga. Bagus, ada yang lukis segitiga setiap kali dia lakukan pengiraan. Bagus. Ada yang tak buat pun bagus juga. Asalkan awak punya rumus betul lah. Alright, jadi kita tutup masa. Jadi masa adalah jarak dibahagikan dengan kelajuan. Ada jawapan ni dalam perpuluhan ke? Ada. Ya kan? Okey. Yang pertama sekali kita cek dulu maklumat yang diberi dan juga kita semak dulu unit yang diberi. Jarak diberi dalam jarak 100. Unitnya meter. Kelajuan diberi dalam meter per saat. Perlu tak pertukaran unit kat sini? Tak perlu. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab kedua-duanya menggunakan unit yang sama. Nanti kita boleh potong M tu dengan M, tinggallah jawapan dalam unit saat. Okey. Jadi jarak dia ialah 114 meter. Kelajuannya ialah 12 meter per saat. Macam cikgu ajar sebelum ni, kalau ada dua yang sama potong supaya nanti jawapan akhir awak akan dapat dalam unit yang betul. Unit saat. Okey. Cuma 114 tak boleh dibahagi terus. Sebab tak ada jawapan terus. Dia akan ada titik perpuluhan. Jadi awak kena ni lah. Okey. Jadi 114 bahagikan dengan 12. 12 darab berapa ni? 12 darab 9. 12 darab 10 boleh tak? 10 tak boleh, jadi boleh. 120. Jadi yang boleh 9 je. Kalau darab 9 jawapannya? 60. 108. 108. Okay, 114 tolakkan dengan 8. 5. Macam mana laju? 7. Macam mana ni kira ni? 114 tolak 18. Cikgu, tapi bahagi lain. Bahagi lain? Saya bagi sifar dia, lepas tu baru 9. Oh, okey. Jadi 14 tolak 8, jawapan dia 6. 6. Sebab kan dah habis kat sini, letakkan titik perpuluhan, letakkan sifar dekat sini. 12 darab berapa dapat 60?
Lima. 5. 12 darab 5 dapat jawapan 60. 60. Jadi jawapannya ialah 9.5 5 saat. saat. 9.5 saat ni memang rekod dunia bagi acara 100 meter. 9 saat je dia buat untuk 100 meter. Jadi inilah jawapan dia. Mana-mana yang salah tu sila betulkan. Yang dah betul tu, tahniah, terima kasih. Tak ada masalah. Okay, yang salah nanti tolong betulkan. Awak perlu Okay. tak yang cikgu punya jawapan ni? Kalau perlu cikgu save, cikgu send dekat Telegram. Perlu tak yang cikgu conteng ni? Cikgu boleh save yang conteng ni? Perlu cikgu. Perlu. Okay, perlu cikgu save, nanti cikgu send kat Telegram. Bagi mereka yang salah tu boleh rujuk lah. Tapi janganlah buat conteng-conteng buruk sangat macam cikgu ni Buat cantik sikit lah. Okay. Untuk hari ni kita nak tamatkan tajuk ni dengan latihan di muka surat 131. Ya, ada buku teks? Ada. Okey, kita buka muka surat 131. Okey. Latihan setiap topik dia akan ada, akhir sekali ada cabar minda ni lah. Okey, soalan nombor 1 cikgu tak nak bincangkan. Soalan nombor 2 pun cikgu tak nak bincangkan. Soalan nombor 3 pun tak nak. Cikgu nak bincangkan 3 soalan je hari ni. Soalan nombor 4, 5 dan soalan nombor 6 sahaja. Okey, dah jumpa dah? Dah. Okey, kita bincang. Cikgu nak awak kira dan beri jawapan sekejap lagi. Okay, jadi cikgu tutup dululah yang ni cikgu rasa. Sebab cikgu nak pakai whiteboard lah, susah pakai ni. Okay, jadi cikgu akan tunjuk soalan dekat sini. Okay, mana-mana siapa-siapa yang ada kertas dan pen boleh cuba jawab soalan nombor 4 muka surat 131. Kalau dah siap tulis dekat komen chat tu, tulis dah. Kalau dah siap lah. Nombor 4. Yang tak ada buku teks boleh tengok dekat whiteboard lah. Whiteboard cikgu. Dah ada ke yang dah siap? Altaf dah siap. Sebab cikgu kecil kan ni, cikgu tak nampak semua komen. Oh, baru seorang je siap. Altaf je siap. Yang lain tengah buat. Yashwini dah siap.
Yang lain tak siap lagi ke? Ya cikgu. Sekejap. Okay, cikgu highlightkan maklumat yang penting. Soalan dia tak jauh beza dengan soalan yang cikgu bagi hari tu. Cuma yang penting kat sini ialah penukaran unit. Tu yang penting. Azalia dah, Balkis dah, Syasmista dah. Satu, dua, tiga, empat, lima. 5 orang dah. Damia dah belum? Damia dah. Dah. Okey, kita bincang teruslah Mana yang tak dapat, tengok jalan kerja macam mana kejap lagi. Cikgu rasa tak ada masalah tentang rumus. Rumus ni cikgu rasa semua orang tahu. Masalahnya dekat bahagian pengiraan sama ada penukaran unit tu. Mungkin ada yang tak berapa mahir lagi dengan penukaran unit. Okey. Cikgu nak jawapan seorang. Damia boleh jawapan? Tak pasti ya cikgu. Tak apa. Bagi tahu je. Sebab saya buat macam rasanya saya tolak masa tu dulu. Tolak masa, dapatkan tempoh. Lepas tu? Rasanya saya dapat 70. 70 unit. Lepas tu unit 70. Kalau macam kita tolak masa dapat tempoh tu cikgu buat saat ke minit? Minit. Minit lah. Tapi saya buat 70 minit, lepas tu saya darab dengan 60. Okey, cikgu tahu dah apa yang silap. Okey, cikgu tahu dah. Ada silap kat situ. Sama. Okey, tak apa. Damia bagi jawapan, cikgu tahu mesti jawapan dia silap. Sebab dia ada silap dekat situ macam mana nak mengira tempoh. Kalau nak mengira tempoh, nak tolakkan masa tu, tak boleh gantikan dengan nombor kedua. Tu rumah nombor 2 tu tak boleh gantikan dengan 10. Dia kena 60. Sebab untuk masa, contoh cikgu tunjuk masa lah dulu kat sini. Contoh pukul 8.30. Ni rumah yang pertama. Rumah yang depan ni, ini ialah dalam unit jam. 30 yang belakang ni dalam unit minit. Di belakang ni dia takkan sampai 100, takkan sampai 99. Maksimum dia 60 sahaja. Okay, jadi kalau awak nak tolak 9 pagi, tolakkan dengan 8.30 pagi. Awak tak boleh tolak macam matematik biasa. Pinjam yang ni tinggal 8, ni letak 10. 10 tolak 7, tik 3, 7. Tak boleh. Bila pinjam dengan rumah jam, dekat minit ni akan jadi bukan 1, jadi 6. Faham tak? Sebab ni petak ni maksimum dia 60. Jadi sifar tolak sifar, 6 tolak 3, 30. Jadi tempoh masa ayah Dina ni ialah 30 minit. 20 minit. Alright. Oh, dia macam yang Mac kita belajar tu lah cikgu. Sama dia tak boleh lebih daripada 60 tu. Sama je. Mungkin sebab lambat kot belajar maths tu yang ni. Alright. Jadi bila dah sampai ke pejabat pukul 9 pagi, tempohnya 30 minit, kita semak kelajuan yang diberi dalam unit kilometer per jam. Jadi minit ni kena tukarkan kepada jam. Nak tukarkan minit kepada jam jadi 30 bahagi berapa? 60. Ni senang sikit daripada soalan tadi. Sifar dengan sifar boleh matikan. 3 dengan 6 jadilah 1/2 jam.
ataupun 1/2 jam bersamaan dengan 0.5 jam. Separuh. Ni kalau awak buat operasi bahagilah. Kalau nak biarkan dia bentuk pecahan pun tak ada masalah. Okey. Soalan nak tahu jarak. 6 kilometer darat 1/2 jam. Yes. Jadi tutup. J, jarak bersamaan dengan kelajuan didarabkan dengan masa. Kelajuan kita dah ada daripada soalan. Kelajuan ialah 60 km per jam. Darabkan dengan masa. Tadi apa? Tadi nak gunakan pecahan darabkan 1/2 jam. Boleh potong jam, jawapan akhir awak akan dapat Bahagian 2. dalam unit kilometer. 60 darab 1, 60. 60 bahagi 2, 30. 30. Jawapannya ialah 30 km per jam. Per jam. Ada soalan? Dapat tak ni? Takut tak faham lagi? Per jam cikgu, kilometer saja. Tak dengar? Ulang balik Alta. Cikgu cakap kilometer per jam. Oh, cikgu cakap kilometer per jam. Salah. Okey, jawapan dia dalam kilometer sebab unit bagi jarak. Ada siapa-siapa tak faham, cikgu ulang balik dekat penukaran unit ke tak faham? Ataupun faham tapi susah. Yang tu memang tak boleh nak buat apalah kalau faham tapi susah. Kalau tak faham tu cikgu boleh bantu. Susah senang tu bergantung pada kemahiran matematik kamu. Tu je sebenarnya. Okey? Cikgu. Yep. Yang 60 km tu darab dengan 1/2 ke bahagi? Darab. Darab, okey. Operasi tak boleh ubah lah sebab operasi tetap Okey. bersebelahan ni kita kena darab. Darab. Tapi bila nombor 60 ni duduknya dekat atas, dia sebaris dengan 1. Jadi 60 kena darabkan dengan 1. Jadi dekat sini jadi 60/2. Kemudian 60 kena bahagikan dengan 2. Itu operasi, itu matematik lah. Cikgu takut nak ajar macam mana kira ni. Takut nanti apa yang cikgu ajar tak sama macam cikgu matematik awak ajar. Sama ke tak? Sama. Sama, bagus. Sebab cikgu matematik cikgu lain sikit. Alright. Soalan nombor 5. Okay, boleh tengok buku teks. Siapa yang ada buku teks, yang tak ada tengok whiteboard cikgu. Okay, cuba jawab soalan nombor 5. Oh, lajunya atas dah siap dah. Yaswini pun dah siap. Kristina dah. Balkis dah. Zara dah. Okay, perhatikan betul-betul kehendak soalan. Dia nak kira apa supaya nanti rumus awak tak silap lah. Okay, boleh bagi jawapan Balkis? Balkis. Okay, cikgu. Jawapan berapa Balkis? 15 meter. Jawapan Balkis 15 meter. 15 meter jawapan Balkis. Betul ke salah? Setuju tak? Setuju. Okey, jadi mungkin betul kita buktikan. Soalan macam ni cikgu biasa buat macam ni senang. Kalau kelajuan cikgu tulis K. K maksudnya dah ada dah.
Masa M dah ada dah. Jauh J tak tahu. Jadi tak tahu, cikgu tutup. Jadi mudah je sebenarnya yang ni. Okey, jarak sama dengan kelajuan darabkan dengan masa. Masa. Okey. Perlu tak penukaran unit dekat sini? Tak. Kenapa tak perlu? Kenapa tak perlu? Kerana dia meter. Kerana dia meter dan meter unitnya dan saat. Okey, tak ada beza. Semua sama je kat situ. Jadi 5 meter per saat didarabkan dengan 3 cikgu salah pula. 5 pula dah. 5 saat. 3 meter per saat didarabkan dengan 5 saat. 5 saat. 5 saat. Okey, jadi saat dengan saat boleh potong. Jawapan akhir dalam unit meter. 3 darab 5, 15 meter. 15 Inilah jawapan dia. Tadi betul lah Balkis kira tadi. Alright. Soalan yang terakhir. Last. Okey, boleh terus jawab dalam kertas. Tak payah buat dalam buku lah yang ni. Kita bincang je. Okey, Altaf dah jawab dah. Dah. Okey. A dan B Cikgu boleh saya tanda sekejap. Okey. Soalan ni, dia trik dia pada perkataan yang digantikan, pada nombor yang digantikan dengan perkataan. Contoh kat sini bas sekolah Rani mengambil masa setengah jam. Setengah jam tu kena faham lah apa maksud setengah jam tu dalam bentuk nombor. Okey? Yang tu dia confuse sikit. Dia saja je dia buat macam tu. Okey. Terletak sejauh 20 km, ini maksudnya jarak. Soalan yang A ni nak kita kirakan kelajuan bas menggunakan rumus. Memanglah guna rumus lah. Soalan B pula. Jika kelajuan bas bertambah lagi 40 km per jam. Maksudnya awak dah dapat kelajuan dekat A ni, awak tambahkan lagi 40 pada kelajuan tu. Contohlah katalah kononnya kelajuan jawapan A ni dapat jawapan dia 100 km per jam. Untuk jawab soalan B ni, kena tambah lagi 40 km per jam. Jadi kelajuan yang terbaru dia 140 km per jam. Macam tu. Kemudian, kirakan masa. Ni pun trik dia kat sini. Trik dia, ada murid, dia terus ambil kelajuan tu 40. Sedangkan dia kata bertambah lagi. Maksudnya daripada A tu, tambah lagi 40. Ini kalau buat soalan ni dalam peperiksaan ni memang ramai yang salah ni. Dia mungkin tak perasan perkataan bertambah lagi.
Kristina dah? Kristina? Yashwini, soalan A dah? Mana pergi ni semua? Okey, Yashwini dah. Yashwini dah soalan A. Boleh tak Yashwini bagi jawapan dekat cikgu soalan A je? Yashwini, saya dapat 1/5. Soalan A, Yashwini, kelajuan. Unit apa tu Yashwini, kelajuan tu 1/5 tu? (1/5) ni sangat kecil sebenarnya. Jawapan dia macam tak logik. Kelajuan bas 1/5. 1/5 dah macam 1/5 kilometer per jam. Dah macam siput. Okey, siapa nak beri jawapan? Siapa nak beri jawapan untuk soalan A? Siapa-siapa lah. Siapa? Altaf ya? Okey, Altaf cuba. Saya dapat 10 km per jam. 10 km per jam. Ada yang lain dapat sama macam Altaf ataupun lain? Saya dapat sama macam Yashwini. 1/5. Okey, Altaf dapat 10. Damia dengan Yashwini dapat 1/5. Cikgu pun tak kira lagi ni sebenarnya. Jadi sekarang ni cikgu nak kira dululah bersama-sama dengan awak. Nak tengok siapa yang betul, sama ada 10 ataupun 1/5. Untuk soalan A lah. Okey, soalan A, kira kelajuan. Cikgu rasa semua dah tahu dah. Rumus kelajuan ni jarak bahagikan dengan masa. Silap. Rumus kelajuan jarak kita bahagikan dengan masa. Okey, jadi dekat sini. Apa ni semua salah Cikgu. Kelajuan sama dengan jarak bahagikan dengan masa. Dekat sini kita semak sama ada tak perlu kita buat penukaran unit ataupun tak perlu. Okey, jarak diberi sejauh 20 km. Bila dia dah beri dalam unit kilometer, secara automatiknya masa kita mestilah dalam unit jam. Tetapi kita diberi dalam bentuk perkataan, iaitu setengah jam. Setengah jam ni kita kena faham dari segi bahasa. 30 minit. Ialah 30 minit. Kita faham. Setengah jam 30 minit. Okey. Setengah jam ni ialah separuh daripada 60 minit. Sebab 1 jam ada 60 minit. Setengah jam awak potong 2, dapatlah 30 minit. Okey. Jadi 30 minit, kalau kita letak dekat sini, ni contoh.
Kalau kita letak 30 minit, kita akan dapat jawapan nanti dalam unit kilometer per minit. Wujud tak unit ni? Tak. Tak wujud. Cikgu tak ajar pun unit ni. Jadi dah tentu salah dekat situ sebab kita kena ubah dahulu 30 minit ni tukarkan kepada unit jam. Jadi cara yang sama juga macam soalan sebelum ni, 30 kita bahagikan dengan 60. 60. Kita akan dapat 1 per 1/2 jam. jam. Ataupun kalau kita nak bahagikan juga, kita akan dapat 0.5 jam. Ikut mana yang awak rasa senang. Kalau awak rasa senang, awak erti nak bahagi menggunakan titik perpuluhan, awak tulis je lah 0.5 jam. Tapi kalau awak tak pandai, awak gunakan kaedah ni lah pecahan ni. Tapi kalau cikgu suka macam ni. Sebab tak susah. Okay. Kita nak bahagikan ni, kalau titik perpuluhan dekat sini, kita tak nak lah sebab susah. Jadi apa kita kena buat? Kita pindahkan ke mana? Pindahkan ke belakang. Ke kanan. Ke kanan. Jadi bila kita pindah ke kanan, sini jadi 5. Apa yang berlaku dekat atas? 20 km. Bukan. Atas kena tambahkan dengan 1 sifar. Atas tu 20 je kan? Sebab kita dah pindah 1 titik perpuluhan ke kanan. Atas ni kita kena tambahkan dengan 1 sifar. Macam tu. Ini teknik nak jawab perpuluhan lah. Tapi tak cikgu tak suruh awak tak semestinya awak guna cara ni. Awak nak guna cara awak pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. Alright, seterusnya dapat dah jawapan ni. 40 km per jam. Jawapannya ialah 40. cikgu 40 km per jam. kilometer per jam. Inilah jawapan dia. 40 km per jam sangat logik sebab apa ni orang kata untuk bas sekolah tak boleh bawa laju. Kalau kereta bawa 40 macam perlahan lah. Tapi untuk bas sekolah memang tak boleh bawa laju. Bas sekolah biasanya paling laju boleh bawa antara 60 hingga 80 je. Tapi 80 tak boleh, 60 je aku rasa. Jadi untuk kadar kelajuan yang normal ni 40 km per jam, logik lah untuk sebuah bas sekolah. Okay, untuk soalan B pula. Untuk soalan B. Okay, jadi cikgu turun naikkan sini. Untuk soalan B, kita masih lagi nak kira, kita tak nak kira kelajuan lah. Kita nak kira masa. Okay, untuk soalan B, kita nak kirakan masa. Okay, jadi dekat sini kita boleh gunakan ni untuk masa. Jadi rumusnya ialah jarak bahagikan dengan kelajuan. Okay, jarak dia berapa kali ni? 40 km. Jarak. 40. Ya ke? Jarak. 40 km per jam ni bukan jarak 20 km. 20 km. Jarak masih sama. Jarak masih sama. Cuma kali ni dia kata kalau lah driver bus tu bawa laju lagi, tambah lagi 40 km per jam masa tu. Okey. Jadi jarak dia masih lagi 20 km. Bila kita tulis je 20 km ni kita tahu dah. Mesti kat bawah ni unit dia mesti dalam unit kilometer per jam. Sebab kita nak potong kilometer-kilometer, nak jawapan masa tu dalam unit jam. Okey. Kelajuan berapa? 40 km per jam. 40 km per jam. 40 km per jam. Tetapi ini adalah kelajuan pada soalan A. Sedangkan untuk soalan B, jika kelajuan bas bertambah lagi. Maksudnya daripada kelajuan bas 40 km per jam, kena tambah lagi 40 km per jam. Itu kesilapan, kecuaian untuk soalan ni biasanya berlaku di sini. Bila kita tulis kelajuan 40 km per jam, sepatutnya berapa kat sini?
80 kilometer per jam. Sepatutnya 80 kilometer per jam. Sebab bas tu memang bergerak pada 40 kilometer per jam. Cuma soalan kata kelajuan tu bertambah lagi. 40. Jadi Oh, faham. 10 tambah 40. Okey, kilometer boleh dipotong. Unit akhirnya dalam jam, betul lah. Okey. Sifar boleh potong 2 bahagi 8. 16. Oish, itu 8 darab 2. Salah cikgu. 1 per 1 1 per 4. 1 per 4. Boleh jawab 1 per 4 jam. Tapi kalau nak bahagikan lagi pun boleh. 1 bahagi 4 boleh juga jawab 0.25 jam. Kalau soalan tu nak jawapan akhirnya dalam unit jam, dua jawapan ni boleh pakai. 1/4 ataupun 0.25. Tapi kalau soalan tu dia dah beritahu dah, tuliskan jawapan masa anda dalam unit minit. Berapa minit agak-agak jawapan ni? Darab dengan 60. Jadi jawapan dia? Ni kena belajar pecahan balik awak ni. Awak tengok sini Ni pi. Kek lah. Sebiji kek. Sebiji kek ni awak bayangkan dia sama dengan 1 jam. Sebiji ni whole cake 1 jam. Kalau setengah jam, maksudnya cikgu potong 2. Okey, potong 2. Maksudnya 1/2, 1/2. Sebab 1/2 tambah 1/2 dapat? 15 minit. Jadi sekarang ni 1/4. 1/4. Jadi seolah-olah awak kena bahagi dengan 4 bahagian. Setiap bahagian ni berapa minit? 15 minit. 15 minit. Yes, 15 minit. 15. Ni pun 15. Ni pun 15. Ni pun 15. Dapatlah 1/4 tu ialah 15 minit. Kalau biasa awak dengar orang sebut setengah jam. Setengah jam. Setengah jam ni bersamaan dengan 30 minit. Kalau 15 minit ni orang sebut suku jam. Suku. Suku jam bersamaan dengan 15 minit. Right. Ada soalan? Ada. Okay, jam cikgu 10.29, awak rehat sekejap ke terpulanglah. Sebab kita sambung pukul 11. Pukul 11 tu kita dah tak ada GM. Cikgu seminggu ni cikgu tak beri latihan bertulis. Hari ni tak bagi sebabnya cikgu nak awak betulkan je soalan dalam buku sains praktikal, mana yang salah, mana yang betul, bagus. Cuma pukul 10.30 nanti ataupun lepas ni awak terus jawab aktiviti 2 tu, soalan kuis tu sahaja untuk hari ni. Okey. Boleh Okey, cikgu. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Ada, cikgu. Ya, siapa? Ada? Cikgu nak kerja hari apa, cikgu? Cikgu apa ya? Cikgu tadi kira apa? Cikgu suruh Jangan kat sini. jawab soalan kuis. Quizzes. Okey. Okey? Alright. Okey. Okey, itu sahaja. Boleh ke Jadi terima kasih sebab Terima join. kasih, cikgu. Okey, Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih, cikgu. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.